Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam Sembang-Sembang ASNB bersama saya Petri Yahya pada tengah hari ini. Sambil anda menikmati jamuan tengah hari sedang dalam mentalaah ilmu dan sebagainya, luangkan masa bersama kami dalam Minggu Saham Digital untuk tambah ilmu sebab kita bimbang lebih ramai menjadi mangsa kepada mereka yang licik memperdaya untuk mengaut keuntungan wang haram di sebalik kelekaan kita. Baiklah, hari ini saya akan bersama dengan aktivis yang tidak asing lagi yang memang berani demi memperjuangkan hak semua orang yang menjadi mangsa. Digunakan Tok Kisian ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum ya. Ada Tuan Hazim Johan, pengerusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM dan juga aktivis masyarakat yang begitu, ialah saya lihat dia ni macam bila masa dia tidur sebab biasa melayani kes ya, macam-macam luahan jiwa, macam-macam persoalan masyarakat. Dan hari ini kita fokus kepada mengendali mereka yang menjadi pemburu lah, scammer, dan juga cara yang terbaik untuk kita menangkis daripada menjadi mangsa kepada mereka yang jahat memperdaya wang kita yang sah ini. Baik, ada tak cara-cara yang terbaik akan kita kongsikan? Jadi kita bagi Tok Ki lebih mudah ya. Baik, lebih santai, mungkin anda pun dah familiar dengan nama itu yang dekat di hati masyarakat. Baik, kita hari-hari baca laporan-laporan bangsa itu dan masa ini, tapi tetap juga bertambah jumlah yang teraniaya, yang terperdaya. Jadi apa puncanya sebenarnya? Adakah pengguna yang tidak cakna ataupun scammer yang upgrade skill memperdaya mereka? Silakan Tok Ki. Dia antara dua-dua. Ya. Pengguna pun mungkin kurang cakna dan penipu ni dia sebenarnya dia kena beberapa step ke depan. Dia kalau IQ dia memang lebih lah biasanya. Ya. Tapi macam yang saudara tanya tadi, sebenarnya kalau nak tengok wajah dia tak berapa nampak lah. Maknanya biasanya memang kita tak kenal wajah dia pun tak tertulis scammer, tak ada apa. In fact you tak kenal orang kadang-kadang. Dan jadi ini antara yang kita orang kata macam mana rupa scammer kan, ada jambang ke, ada tak, dia tidak ada rupa. Rupa dia kalau ada pun tak keluar. Ataupun dia berubah rupa orang lain. Ada juga. Kalau yang melibatkan scam penipuan katakan ataupun love scam, dia berubahlah rupa handsome macam jadi orang tertarik dengan rupa orang lain sedangkan dia pun tak tahu macam mana rupa. Okey. Baik, kita melihat yang menjadi bangsa, kalau kita dapat bagikan profil mangsa lah yang mungkin buat aduan di PPIM, kategori yang macam mana? Yang mungkin baru dapat wang persaraan ke, ataupun yang berniaga yang tengah ada duit ke, yang tak kisah keluarkan duit sikit ke? Kategori macam mana yang menjadi bangsa? Dia almost semua kategori ada. Okey. Kalau ada duit, mudahlah kena tipu. Tapi ada scammer ni, dia tak tipu orang ada duit. Jadi daripada yang tak ada duit tu pun dia tipu juga. Dia ada 2-3. Antaranya orang yang tak ada duit, dia berjumpa atau terjumpa. Scammer ni pun ada berbagai-bagai rupa. Scammer yang melalui online ataupun scammer yang berdepan. Scammer yang berdepan ni yang sajalah kita share sikit ya. Kita jumpa contohnya, jumpa saudara di tepi jalan, okey dia ada nak jual ni. Lepas tu saudara kata, saya tak ada duit. Tak apa, kita pergi ke bank sekejap. Bank tu pun lulus dandan. Cuba you bayangkan, 50,000 terus lulus. Maknanya dia bekerjasama dengan bank. Tapi ingat hari ni kita nak cerita lebih kepada scammer yang nak tengok rupa. Iaitu memang fizikal yang keluar. Yang kebanyakan terjadi sekarang adalah yang tidak ada rupa. Online saja. Online saja dan biasanya penipuan bermula daripada sedikit maklumat yang mereka ada. Tapi kalau tak ada maklumat pun dia akan cuba korek sama ada boleh ditipu atau tidak. Jadi kalau kita tengok ya, yang antaranya adalah yang melibatkan kes-kes biasanya 2. Sama ada kes itu digunakan fear factor. Maknanya pengguna tu bila dia call, pengguna jadi takut. Aku ni nak kena tahan, nak takut. Ataupun keseronokan. You menang sesuatu, you ada barang. Jadi 2 ni yang biasa dimulakan. Lepas tu dia akan explore sebab sama ada boleh tak dapat duit. Jadi bermula kalau dia dapat budak-budak biasanya dia pun tak nak teruskan pasal dia tahu tak dapat duit. Contohnya budak mungkin 15 tahun, dia tipu tak ada tak ada impak, tak ada benda nak tipu apa benda. Tapi scammer ni kadang nampak terlatih kan.
Oh, Kalau dia dia memang. kata dia ni SPRM ke, polis ke, bank ke, nampak wibawa. Ataukah mungkin kerana mereka ni juga pernah berpengalaman bekerja di institusi tertentu, sebab nampak betul convincing. Saya pernah juga melayan kan. Saya cakap, Okey. maknanya dia memang terlatih, well trained. Yelah, dia diambil dan dilatih. Ini pun macam-macam yang kita tengok jenis-jenis Ya. latihan. Ada yang latihan macam classroom, macam mana nak menipu untuk forex. Ya. Tapi yang saya rasa yang banyak hari ini yang di luar sana, penipuan yang yang online ni dulu. Ya. Yang online dan yang melibatkan mule account. Itu yang banyak kerana selagi isu mule account ini tidak dapat diselesaikan, maka scammer akan bercambah. Okey. Pasal contohnya saya menipu. Kalau Tok Ki tipu, Tok Ki nak tipu nak letak akaun mana? Kalau letak akaun Tok Ki, polis tangkap lah Tok Ki. Ya, ya. Jadi nak kena cari akaun mana nak letak duit-duit ini. Okey. Jadi bila orang masuk je duit, dia keluarkan. Masuk je keluarkan. Begitulah lebih kurang. Okey, saya nak tanya juga pasal, saya kata ada kaitan dengan orang yang menjadi keldai ni kan. Sebab ada kes di mana dia tak buat apa pun, boleh tak pinjam awak punya akaun, tak payah buat berapa, semua transaksi dimasukkan ke akaun keldai ni lah. Okey. Ya, ya. Jadi macam mana dengan kes begitu yang orang tu kesanggupan orang pihak ketiga ataupun proksi ni untuk bekerjasama dengan scammer ni? Dia ada beberapa jenis mangsa. Okey. Satu mangsa, ada juga yang dia orang buka akaun sendiri. Okey. Ini macam ni, dia macam mengong sikit lah. Dia boleh buka akaun dia, dia pun tahu orang guna akaun, tapi dia ingat tak ada benda lah. Orang tu mungkin scammer pun melayan, kata jangan risau lah, ini tak ada apa-apa. Satu. Jadi bila dia bagi akaun, kadang-kadang dia buka ada 2-3 akaun punya. Jadi lepas tu dijual kepada orang yang nak membeli akaun tu, mungkin 300 ke, 400 ke. Jadi dijual orang pakai lah. Ya. Jadi bila penipuan esok, bila laporan polis dibuat atas mangsa-mangsa, orang akan cari orang tu. Satu. Okey. Satu lagi, dia orang nak pinjam duit. Ini dalam Facebook pun banyak. Orang nak pinjam duit, dia kata okey, pinjaman anda diluluskan. Tapi anda kena bagi kad dan nombor akaun. Pasal senang esok nak potong. Macam-macam dia punya excuse tu. Ya. Jadi orang tu berbagi. Jadi dalam proses itu, dalam 2-3 bulan itu, akaun dia telah digunakan. Dan macam-macam berpuluh-puluh akaun, berpuluh-puluh transaksi masuk ke akaun dia yang dia bertanggungjawab pasal nama dia. Okey. Dia pun tak dapat apa. Jadi yang ini ni yang Tok Ki fikir yang paling malang, kerana kalau kita ada duit, okeylah, nak buat macam mana kena tipu. Maknanya duit habis. Yang ni duit tak ada pun boleh masuk ke dalam. Ini hakikat yang kita cukup simpatilah. Pasal kadang-kadang kalau dia mempunyai sebab untuk memperdagangkan akaun dia, ialah wajarlah dia ditangkap. Ya. Tapi kadang-kadang dia tak tahu. Ada satu kes ni, seorang ibu ni umur dah 60 lebih. Dia nak pinjam duit dekat Along, pasal nak menjaga nasi lemak, nak bantu anak dia ke cucu dia belajar. Jadi bila itu terjadi, dia pergi jumpa Along. Along tu kata, "Alah makcik sudah tua, 60, macam mana susahlah. Cari orang muda lah untuk pinjam duit." Jadi makcik nak cari siapa dia? Tunggu anak dia balik. Anak dia balik, "Nak, tolonglah nak, pasal mak ni nak modal tak ada ni." Jadi anak dia pun dah ingat, tak apalah, mak tak bagi kalau jadi anak dia pun tak tahu apa maklumat ke belakang sebenarnya. Jadi anak dia kata, "Okeylah mak, saya pergi buka akaun dekat mana-mana bank." Buka, "Okey mak, ni kad, ni nombor PIN." Dia pun balik ke college. Jadi kes ni 3 bulan lepas tu dia graduate. Dan dah bercadang lah dah, kawan-kawan pun nak kira nak masuk dekat jadi dekat polis, dekat mana-mana lah, ada agensi-agensi tertentu. Jadi bila dah dapat dia kira ikut dia punya result forecast and whatnot, dia akan dipanggil interview. Jadi dia balik 7 hari lepas dia dapat sijil, dapat di scroll tu. 7 hari lepas tu polis datang tangkap dia. Dan dia untuk kes ni dia dipenjara 1 tahun 3 bulan. Pasal orang dah pakai akaun dia semua. Ya. Penipu tu masukkan akaun sini, jadi polis tangkap dia lah. Jadi ini yang berlaku, maknanya bukan setakat dia tak dapat duit, dia tak dapat apa, cuma dia dapat penjara. Jadi ini berlaku. Dan dibawa ni ke seluruh Malaysia pasal dia punya kes penipuan tu melibatkan mungkin 3-40 orang. Ya. Jadi
akaun tu menjurus kepada engkau memilih akaun. Kau kena jaga akaun kau kenapa? Jadi itulah cerita dia. Okey, lagi satu sebab sebetulnya scam ni pun dia banyak kategori kan. Ya. Kita nak fokus satu-satu pun mungkin tak sempat bahasa. Tak cukup sampai Okey, esok. katakan yang meniaga barang, contohnya macam dia kata perawakan ni memang nampak Islami, mulia. Dia kata jangan berniaga dengan saya kalau tak baca Fatihah. Macam itulah ya. Dia punya syarat tu memang meyakinkan. Sebab macam kategori kita orang Melayu Islam, bila ada agama yang nampak meyakinkan, Tak, memang, watak yang warak soleh tu, memang kita lembut hati. Mudah aja. Moga-moga ini menjadi asbab pada akhirat. Jadi ayat-ayat power itu menyebabkan ramai yang Dan memang okey, banyak sudah kita tu. terima tu. Ya. Ada yang satu kes tu dia bagi 100,000 lebih pada satu orang ni. Ya. Saya tanya dia, apa dokumen you ambil? Tak ada, saya tak minta apa. Pasal apa? Yalah kita buat transaksi kat masjid, takkan dia nak tipu. 100,000 lebih. Pakcik ni tipu. Jadi kita nak buat macam mana? Dia pun tak ada ambil resit pun tak ada. Dan bila cakap Allah, kita buat kat masjid takkan kita nak tipu. Jadi kelemahan yang dicari adalah di mana kita sanggup atau buat sesuatu tanpa dia akan kata orang bagi dia mudahkan dia menipu. Pasal bila Allah takkan tak takut masuk neraka kalau ditipu. Jadi macam itulah jadi. Okey. Dan juga ada juga kes memang katakan Tok Kin nak berniaga dengan saya pasal katakan ternak sarang burung kan. Sarang burung lah contohnya. Jadi dia memang betul bawa ni tempat perniagaan tu. Tapi orang kedua pun tempat yang sama juga. Ketika ada benda yang sebegitu dipermainkan. Sedangkan profil pada mereka terpedaya ni kadang-kadang dari segi orang yang intelektual juga, yang wibawa juga, berjawatan juga. Macam mana yang kita rasakan dia ni ada ilmu tapi juga akhirnya menjadi mangsa kelicikan scammer ni. Yalah, dia ini yang kita perlu faham. Ya. Sebelum apa-apa keputusan dibuat untuk invest, amat perlu kita buat semakan. Ya. Amat perlu kita buat rujukan. Tapi kita pun pernah terima kes-kes macam ni. Bila kita tanya, kenapa tak tanya? Ada seorang tu, dia ni seorang makcik, adik-beradik doktor, profesor semua sekali ni. Pasal apa tak tanya? Pasal orang tu kata jangan cakap kat orang lain, nanti kan orang lain tahu. Jadi, aduh, tapi ini terjadi. Ini benda betul. Benda kejadian. Jadi, ini yang kita perlu faham dan kita perlu didik keluarga kita bukan masa dah tua. Maknanya sekarang ni anak-anak, kalau you dah ada anak, you cakap, jangan macam ni macam ni. Jadi, latihan tu perlu awal supaya kita tidak mudah ditipu. Jadi, saya teringat di satu masa itu, ini berlaku ya. Investor daripada luar negara datang pun kena tipu. Pasal tipu dia macam ni je. Yang penipu ni dia pergi tengok ladang besar ni, dia tempah billboard yang board tu nama syarikat dia. Tanamlah sekejap, bukan siapa nak makan. Dia tanam board besar ni syarikat nama. Dia pun bagi kad ni ni tanah ai dia. Jadi Arab ni tengok, okey. Jadi invest. Jadi benda yang macam ni yang dia gunakan, dia membawa keyakinan itu melalui apa yang ditunjuk. Sewa kereta. Apa masalah? Sewa lah kereta Mercedes yang benda ni ada dengan driver. Jadi ini yang digunakan biasanya. Okey, kita tadi tinggi sangat kita punya perbincangan sebab ada investor Arab so kan. Kita pergi pada yang kampung reality. Pula. Macam makcik mengampung yang mungkin adalah duit simpanan, duit SP sikit, yang mungkin duit tabung haji. Mas. Ini gadai pun ada ni, biasa. Sebab saya rasa yang menjadi pemudah cara ni juga mainkan peranan. Kadang-kadang ni scammer, ada orang tengah. Okey, ini haji tu, dia tu. Dia beri maklumat. Pembekal maklumat ni macam mana pula? Dia baru invest semalam salah satunya. Dia suspek yang beri maklumat ni adalah pegawai bank. Data Pasal kita kan? setelah dia balik bank, benda ni terima. Ini pun ada berlaku. Dan juga kadang-kadang kita pun biasa dengar ya, dia pergi deposit duit, lepas tu atau dia pergi ambil duit, lepas tu kat luar kena rompak. Jadi ini ialah kita nak salahkan macam mana, orang bank pun manusia juga. Jadi tidak ada itu tak boleh diambil sebagai satu sebab nak menyalah. Maknanya kita kena memainkan peranan kita untuk mengatasi. Maknanya kalau kita nak itu jangan letak dahlah pergi bank, cash duit masuk bawah. Tu lepas tu pergi minum teh pula. Jadi kita sendiri kena mainkan peranan. Tak boleh nak berlapang dada ketika mana kita terdedah dengan bahaya. Okey.
Jadi kalau macam kita nak belajar ilmu ni, ada kelas dia nak belajar ilmu agama, pergi masjid kan. Mesti ilmu menangkis scammer ni apa ruang ni ada. Kadang-kadang kita ni rasa kita dah bagus kan. Jadi apa ruang yang ada? Adakah kita ni dah cukup banyak maklumat bekalkan kepada orang audiens ni ataupun masih lagi Dan kurang? kita kena harap majlis-majlis macam ni lah. Dia Betul lah dia. kena tolong. Mana you kena equip kita Okey. punya society supaya mereka tidak mudah terpedaya, tidak mudah terpengaruh dan terguna. Kita rasa kita pengguna. Ya. Tapi sebenarnya kita diperguna. Siang malam pagi petang kita diperguna. Macam you sekarang ni, handsome semua cukup. Tapi tanpa you ketahui, you pun diperguna juga. Contoh you kata, tak ada lah mana ada. Ubat. Kita makan, pergi hospital, insurans, lepas tu telco. Macam-macam tanpa kita sedari. Kita ingat, lepas tu workshop. Tadi Tok Ki sebelum datang sini ni pergi ke satu workshop nak settle satu kes. Yang dia pergi hantar kereta. Ini saya nak tunjuk keadaan dunia ya. Dia ni hantar kereta Bentley dia pergi betul. Lepas tu tengok-tengok bila bawa balik kereta tu tak boleh nak pakai lah. Enjin pun dia orang curi. Just imagine. Boleh curi. Yang bernilai 100,000 tu ditukar. Jadi benda ni berlaku hari-hari di sekeliling kita. Jadi kita kena amat berhati-hati. Kalau tidak kita akan jadi sentiasa jadi mangsa. Itu dia. Okey, macam mana kita nak putuskan bukan hanya rangkaian COVID-19 tapi rangkaian scammer ni. Macam bidang kewangan dia ada scammer dia, bidang perniagaan ada scammer. Jadi bersiap-siap bermacam-macam bah. Tak pengguna je tak ada networking yang bagus. Tu dia. Jadi kena pengguna ini macam mungkinlah apa ni PNB kena Datuk punya skop kena beramai. sponsor lah. Kena sponsor. Kena sponsor pendidikan. Okey. Pasal kalau tidak sampai bila? Celik lah kepada benda Kena ni. celik. Apa kaedah nak celik? Mungkin ada forum, mungkin ada filem-filem yang dibuat, boleh sponsor jadi orang tengok. Jadi hari ini kita pun kena ada cara kaedah kita menyampaikan berita. Pasal kalau kita tengok filem kita, berapa kali yang filem yang mengajar pasal jangan ditipu. Yang kita ceritanya pasal anak tiri, menantu, pak mentua, cinta, madu. Jadi kena ubah. Jadi ini perubahan ini bukan dari satu sudut, maknanya masyarakat kena sedar dan masyarakat kena bantu. Kalau tidak hari ini tak kena kita tapi kena anak kita. Jadi kita kena bersama-sama. Jadi pengguna kena sedar. Pasal nak salahkan orang lain pun tak boleh juga pasal kita tak pandai. Jadi bila kita tak pandai, kita akan sudah tentu jadi mangsa atau macam rusa masuk kampung. Tengok sana, tengok sini, orang pun tangkap. Jadi itu kena ubah. Semalam saya berbincang dengan seorang staf SB, katanya kita ni macam naked lah. Maklumat kita semua ada di mana-mana. Nama kita, phone kita, kad penalan sangat fragile kan. Jadi macam mana nak bergerak, nak lindungi diri. Lepas tu tak habis lagi tu. Kat Facebook pula ada cerita apa benda. Jadi orang tu pun telefon, awak sini ya, kita pun bila lupa masuknya dah. Jadi kita mudah terpengaruh. Jadi inilah antara benda yang kita kena sentiasa beritahu diri kita, didik diri kita, jangan mudah tertipu, jangan terlalu kadang-kadang nak menunjuk kan. Bila nak menunjuk pula pada orang yang kita tak kenal dengan beli barang bukan duit kita pun duit pinjam. Jadi kita kena ubah. Ekosistem dalam kehidupan kita kena berubah. Ataupun akta yang mendakwa scammer ni tak begitu kuat lagi macam Akta mana? tak cukup. Tak cukup kan? Atau ada pun kalau nombor satu yang melaksanakan undang-undang ni pun kadang-kadang kita sebahagian daripada kita juga yang melalui proses dalam masyarakat itu sendiri yang mungkin kurang prihatin. Walaupun dia berkuasa, kadang-kadang dia pun manusia. Dia ada kelemahan-kelemahan yang orang lain tak takut. Mungkin dia boleh offerkan rasuah. Ini berlaku hari-hari. Itulah cabaran untuk mengubah ekosistem itu perkara yang memerlukan masa yang amat panjang. Ya, tapi better late than never. Okey, macam pengalaman tu bila terkena mangsa scammer ni, keberakalan untuk dapat balik. Yang tu yang mesti rayuan kita dengar lah, menangis sebab itulah duit kahwin, itulah duit nak pergi haji, itulah duit masa depan kan, duit beli rumah semua. Dia biasanya Tok Ki dah banyak tahun dah sebelum PKP ni lah. Ya. Musim haji je kita akan pergi ke KLIA. Pasal nak menengok mangsa-mangsa yang tak dapat terbang, duduk kat sana, arrangekan apa ni bantuan apa yang boleh. Itu almost every other musim. Umrah pun begitu, haji pun begitu. Dan benda ini benda yang kadang-kadang sebenarnya boleh dielakkan. Tapi mungkin kerana kita jahil, jadi kita jadi mangsa lah. Dalam dunia hari ini kita ingat, bila kita lemah aja orang akan menindas kita. Jadi networking ataupun kita kena tengok siapa kita punya rujukan. Bila dah ada kes baru pergi cari lawyer. Lawyer pun masa tu lah baru kenal, lawyer pun buka bil pun 10,000.
Ya. Jadi benda-benda yang macam ni yang kita perlu sediakan diri kita untuk masa-masa kita perlu. Bukan maknanya kalau tidak tak ada kenal orang, tak kisah, kita pun tak kisah. Jadi kita kena ambil cakna, kita kena prihatin terhadap environment kita. Kita kalau kada prihatin kalau kita tengok neighbor kita beli furniture je. Mana tak boleh macam tu. Maknanya dia ada masalah, kita kena tahu, tengok orang kereta duduk lama kat depan ada benda kadang nak curi, nak apa benda. Jadi kena didik. Proses ini merupakan satu proses kesedaran yang amat perlu bagi kita mengubah masa depan pengguna lah. Ya. Ada pula kes yang mendakwa memanglah dia kena scam, tapi katanya tiba-tiba dia macam tak percaya. Adakah ada elemen-elemen lain yang sihir ke, baca-baca ke? Sebab kadang dia macam tak percaya boleh ikut orang tu pergi isi ni, pergi sign, pergi keluarkan wang dan sebagainya. Ya, benda tu memang ada. Ya. Dalam Islam pun memang kita telah tahu benda-benda seperti ini kan. Jadi kita pun nampak juga kadang-kadang perkara ini berlaku, pemujaan dan benda yang tak masuk akal. Jadi sebab itulah kita bila terjadi benda-benda macam ni, sebab itu kita kena ada kawan-kawan. Ya. Mungkin contohnya macam kata Fitri, berapa orang kawan ada di luar. Yang kalau katakan malam ni ada masalah, nak call siapa? Siapa you nak call? Kalau ada masalah ni saya pula tanya Ya. moderator. Ada list dia kan? Siapa you nak call contohnya? Kalau terjadi sesuatu. Jadi kita kena ada orang yang rujukkan kita, siapa yang kita boleh call, yang kita boleh minta tolong. Kalau tidak, kita akan tergamam, apa nak buat, tak tahu nak rujuk ke siapa. Pasal dalam sesak kita lagi kuat tekanan, dan kadang-kadang bila ada tekanan itulah yang membuat kita jadi huru-hara. Akhirnya pergi rujuk pada orang yang tak betul. Maknanya patutnya sebelum masalah kita pun dah cakap dekat family kita, kalau ada masalah ini 3-4 orang you rujuk. Maknanya sekarang kita pilih dalam keadaan yang okey, jangan dalam keadaan tak okey. Ya. Okey, baik. Jadi pada peringkat awal macam mana? Kadang-kadang memanglah dalam rumah tu ada mak-cik semua kan, yang mungkin ada prinsip masing-masing. Jadi kalau nak didik mereka ni kadang-kadang susah juga kan? Ya, tetapi saya bukan cakap mak. Ya. Atau mak pun dah tua, takkan nak rujuk ke mak. Saya ada kena tipu. Jadi maknanya orang, siapa dia yang kita punya peer group, mungkin lawyer, Ya, okey. mungkin kawan-kawan Community yang dalam tu lah. komuniti Okey. kita yang kita ada. Pasal bila kita hidup bersendirian, kita akan terdedah dengan macam mana kita pun tak boleh nak fikir. Dan memang itu yang diberitahu scammer, you jangan call siapa-siapa pasal ini OSA. Private Macam-macam ceritanya. Ya, itulah terdedahkan diri kita pada ruang dan peluang untuk berlaku Ya, penipuan dan berkenaan. Okey, itulah tadi saya dah tahu, kalau kita nak didik golongan yang veteran ni mungkin ambil masa sikit. Jadi cabarannya yang terbaiknya ialah untuk didik orang yang muda ni. Ya. Yang sedang membina harta, membina kerjaya Joki ni. pun dah tua. Ya, tapi banyak pengalaman. Macam mana cabaran mendidik di peringkat yang rebung ni? Dia sebenarnya saya sehingga memikirkan mungkin di sekolah pun kena ada perubahan. Fitri buat apa dulu kat sekolah? Ya. You buat apa, belajar itu sains ke, maths ke? Oh, komunikasi. Komunikasi maknanya mungkin arts ke? Ya, penyiaran lah. Jadi kadang-kadang kalau kita belajar kan, tak ingat belajar sains, belajar geografi, ataupun belajar fizik, baguslah. Tapi dia tidak menjurus kepada menyediakan kita bila berhadapan dengan masyarakat. Jadi tak ada, kita pun tidak dididik dengan pendidikan semasa. Tidak salah kalau kita jadi doktor, tapi kadang-kadang doktor pun tak sempat dah sampai ke mana, biologi pun tak sampai banyak mana. Jadi pendidikan kita mungkin perlu dilihat kembali supaya menjurus kepada mendidik pengguna supaya mereka mempunyai independence, mempunyai arah tuju yang jelas. Kalau ada apa-apa nak berhubung dengan siapa dia. Jadi we got to equip our people supaya mereka mempunyai tempat rujukan. Hari ini tidak ada really. Kadang-kadang kalau dirujukan tekan 2, tekan 3, tekan 4, aduh kita ni dah kelang kabut. Jadi benda-benda seperti ini mungkin kita kena revisit lah. Ataupun Dato', ada institusi yang formal tapi nak reach pada tu susah, banyak dia punya. Betul lah, dia punya halangan sekatan tu sampai fed up lah. Ya. Jadi ini juga perlu yang saya sebut tadi, mungkin ada talian-talian tertentu yang boleh translate kepada menilai the pulse of the people. Contohnya hari ini kalau antara kes yang banyak, kalau kita tanya, mungkin orang tak boleh nak jawab. Pasal tidak ada center yang menganalisa
apa yang berlaku sekarang ni. Contohnya kalau kita datang ke PPRM, kita boleh cakap lah kes Along. Tapi kita tak tahu sama ada kes kereta, kes rumah, kes apa ni sosial. Jadi kita tak dapat menilai. Jadi mungkin PNB sendiri boleh menaja contohnya satu center yang menilai apa benda masalah yang terbanyak sekarang ini. Macam cerita tadi lah, mungkin kena scam. Oh saya di call, jadi daftar terus pakai AI ke untuk menilai supaya kerajaan boleh bersedia untuk menangani kes-kes ini. Kes bukan makanan tak ada berkhasiat ke, benda-benda yang tu supaya kita boleh tengok. Okey, masalah di Malaysia ni nombor satu apa dia? Okay. Contohnya. Jadi kita boleh address dan kita boleh balik ke sistem pendidikan. Ya. Kalau macam di telefon, saya ada aplikasi Truecaller kan, dia boleh detect apa nombor scammer dan sebagainya. Jadi kena banyakkan mungkin aplikasi ataupun itulah dia. Banyak aplikasi dan juga saluran bantuan kita buat sedia makan. Tapi kadang tu kita pun kena juga invest sikit lah untuk upgrade diri, bahan pembacaan, hadiri kursus tertentu. Tapi orang tak mau invest untuk itu. Kurang macam kita pasal dia ini masalah masyarakat. Ya. Hari ini kita tengok orang bunuh diri pun ramai ke main dah. Itulah dia. Jadi di mana salah kita, di mana silap kita? Sedangkan kalau ikutkan betul-betul, kadang-kadang bila dapat bercakap, tak dia bunuh diri. Yang datang jumpa kita pun banyak yang nak bunuh diri. Tapi kadang kita cakap, kalau kau nak bunuh diri, kau jangan buat kat sini pasal susah orang nak cuci kau punya. Kita cakap juga kalau kita tengok itu perlu. Kalau tidak, kita berilah penjelasan. Maknanya this is not the end. Tapi kena ada kaedah-kaedah tertentu lah. Okay. Jadi masa yang agak terhad ni, kalaulah kita nak buat langkah yang pertama, gear yang kedua katakan, untuk memperbaiki ni, apa perkara asas yang perlu kita pertikatkan? Ya. Yalah, kalau ikut apa pengalaman kita, yang paling penting adalah komunikasi. Bila ada masalah aja, rujuk kepada komunikasi mana yang kita nak rujuk. Jangan sekali-kali percaya, you kena buat sekarang ya. Kalau tidak, peluang you habis. Ini yang percakapan, caption yang biasa digunakan. You do it now because otherwise you lose the opportunity. Dia kadang-kadang begitu. You kena buat sekarang komitmen. Yeah. Itu antara dia panggil apa? Tag yang dia biasa guna untuk menipu kita. Yeah. Kerana esok orang lain banyak nak ni. Jadi itu yang kita perlu kena ingat. kebal sikit lah ya. Tak kena berlapang dada. Berlapang dada ni penting. Maknanya tengok ya, relax dulu, jangan terus nak terjun ke, sabar dulu. Okey. Baik, sabar, berilmu dan juga paling penting ada komuniti, tahu siapa yang kita nak berhubung, dapatkan ada orang yang kita kena tahu siapa peguam di tempat kita, siapa kaunselor, semua kita dah dilengkapilah dengan orang yang berilmu, yang verified, yang sah dan tidak menjadi mangsa scammer. Secara ringkas kita berkongsi, terima kasih yang tidak terhingga kepada Tok King, Tun Azim Johan yang merupakan pengerusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM dan juga aktivis masyarakat. Semoga kita semua terbuka hati untuk tambah ilmu, upgrade ilmu, share segala maklumat yang penting, hadiri kursus-kursus ataupun program-program yang bermanfaat. Semoga kita tidak menjadi terus kerugian sepanjang hidup. Okey, sekian saja diskusi sembang-sembang SNB untuk tengah hari ini. Esok saya akan kembali lagi di masa yang sama, 1 sampai 1.30. Banyak lagi topik yang kita gali demi ilmu dan pengalaman sebenarnya dengan Minggu Saham Digital. Dan esok kita akan bersama dengan antara emas dan pelaburan tunai, mana satu yang menjadi pilihan hati, bersama dengan Syukur Hashim yang berpengalaman luas dalam public goal marketing. Semoga ada ilmu yang dapat kita gali dan tambah ilmu sehingga ke hujung usia. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum.